ada profesor daripada Indonesia. Nah, kita tanya sistem ni, dia hanya satu aliran saja sistem, tak boleh buat. Tapi sekarang ni kita tengoklah dia sila luluk, jangan terbulu-bulu. Jadi dia buka sekolah ni. Terbulu-bulu ni lepas sekolah ni pergi ke Taiwan. Sebab tu kita tak heran, inilah buah yang menghasilkan kesetiaan kepada raja dan negara. Tak ada. Sebab apa yang dia doktrin dalam pembelajaran dia pun kita tak nampak. Itulah masalah yang hingga sekarang masih dihadapi oleh negeri kasino Malaysia. Kaum Melayu palsu di Malaysia juga suka merendahkan bangsa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia merasa sebagai kaum paling hebat di alam semesta. Tapi, mereka tak mampu menyelesaikan persoalan integrasi nasional di Malaysia. Semaju apapun Malaysia, masalah ini akan terus menghantuinya. Sebab, konstitusi Malaysia sendiri adalah bikinan British dan ternyata tak mampu menyatukan bangsa Malaysia. Konstitusi Malaysia sebenarnya hasil kompromi antara kaum pada masa itu. Tapi masalahnya, dalam kompromi itu ada pula keistimewaan kaum Melayu palsu. Dan selain itu, mereka masih mempertahankan sistem raja-raja yang tak berguna. Akibatnya, akan selamanya bangsa Malaysia sulit terbentuk. Hal itulah yang membedakan dengan Indonesia. Tak hanya mampu membentuk satu bangsa, Indonesia juga sanggup menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dan sekarang bahasa Indonesia telah menjadi bahasa dunia. Adapun, bahasa Melayu Malaysia tetap tidak bermartabat dan hanya jadi bahasa kelas kampung. Tak hanya itu, Malaysia juga gagal menerapkan satu sistem pendidikan nasional. Orang Cina punya sekolah sendiri. Orang India juga punya sekolah sendiri. Dan hal ini jelas semakin menyulitkan perpaduan. Itulah yang membedakan dengan Indonesia. Selain itu, di Indonesia tidak ada politik perkauman. Adapun di Malaysia, sentimen perkauman dan agama amatlah kental. Hal itu tergambar pula dari ucapan politikus Partai PAS atau Partai Islam se-Malaysia berikut ini. Ada profesor daripada Indonesia. Nah, kita tanya sistem ni, dia hanya satu aliran saja sistem, tak boleh buat. Kita ni tak apalah, kita bagi kelonggaran. Sebab kita pun, orang Melayu kita pun tak mau masuk sekolah ni, buat sekolah aliran agama dan sebagainya kan. Tapi, nak masuk kerajaan, nak kerja dengan kerajaan, kena ada SPM. Dan nak lulus SPM, mesti tahu sejarah. Lulus sejarah, mesti lulus bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia nak membuktikan bahawa dia boleh bercakap bahasa Melayu. Dan sejarah ni, dia kena mengetahui sejarah penubuhan negara kita. Tapi sekarang ni kita tengoklah dia sila luluk, jangan terbulu-bulu. Jadi dia tak buka sekolah ni. Terbulu-bulu ni lepas sekolah ni pergi ke Taiwan. Dan yang kita menyedihkan sangat, dia lalu sistem lain. Kemudian dia minta supaya diiktirafkan dan diterima sistem ini. Sebab tu kalau pada parti punya pandangan, dia sekarang sedang mempotrikan Malaysia ini adalah hak, bukan hak Melayu saja, bukan Melayu dominan saja. Sebab tu dalam kemerdekaan, tentang mereka dia letak bahasa Cina dan sebagainya, mereka tak ada hak. Ni tanda-tanda, papan tanda dan sebagainya, mungkin nak letak dua bahasa. Patut satu bahasa ya, kalau betul-betul kita nak integrasi antara kaum. Itulah. Pakai bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Ya. Dia mesti satu aliran. Sebab tu kita telah sacrifice. Dulu kita ada dua aliran dulu. Pada tahun 40 lah, ingat mula-mula sekali kan. Yang pecahkan. English medium dengan Malay medium. Kemudian kita habiskan semua English medium ni, semua masuk jadi Malay medium. Aliran Melayu. Aliran tu. Dan bahasa pengantarnya adalah bahasa Melayu. Kan. Tapi dia masih mempertahankan bahasa pengantar. Tak apa, dia nak buat tak apa, daripada sekolah rendah, sekolah menengah, masuk sampai kat universiti. Dan menggunakan sistem yang tidak menggunakan sistem dalam negara. Sebab tu, kita tak heran, inilah buah yang menghasilkan kesetiaan kepada raja dan negara. Tak ada. Sebab apa yang dia doktrin dalam pembelajaran dia pun kita tak nampak. Sebab tu, sebab Islam pun ada meletakkan bahawa negara tu mesti diperintah oleh kaum yang majoriti. Kalau letak kaum yang minoriti, yang dipergunakan tidak ada keamanan. Tidak ada keamanan. Macam kata tadi, di Perak ada berapa peratus? 29%. 29%. Kalau 100 orang yang bukan Melayu, pengundi ada berapa orang? 29 orang.
Yang Melayu ada berapa? 71. 71 orang. Dan 71 orang. Kalau 29 orang menentukan dasar untuk 17 tu boleh aman kan? Ini soalan. Lepas tu kita meletakkan bahawa 71 orang ni mesti memerintah. Dan daripada dulu kita tak pernah mengenai kaum-kaum lain. Kita ada kaum-kaum lain. Sebab itu sekarang ni kita nak bagi kesedaran bahawa ini kepentingan kuasa politik. Dan bila tak ada kuasa politik, kerajaan kami, undang-undang kami buat, suka hati kami lah. Kan? Sebab tu kita meletakkan, bukan reti, tapi kena menimbulkan kerisauan terhadap orang Melayu, khususnya ke seluruh Malaysia. Itulah sentimen perkauman di Malaysia. Dan Partai Melayu Islam di Malaysia selalu menakut-nakuti kaum Melayu palsu di sana. Kaum Melayu palsu Malaysia mudah sekali ditakut-takuti bahwa Malaysia akan dikuasai sepenuhnya oleh kaum Cina. Ada pula isu mengenai banyaknya orang Cina dari Tiongkok yang menjadi warga negara Malaysia. Video berikut ini salah satu contohnya. Okey, 1.2 juta orang masuk tak keluar. Kan? Bagi pula kerakyatan 17,000 orang dan 40,000 orang lagi menunggu. Dia akan mengundi siapa ni? Kan? Sebab dia buat macam tu. Sebab dulu kerajaan dulu walaupun teruk kita jaga, kau ni jaga. Kemandulan kalau kita kahwin kat luar negara. Kalau lelaki memang dia bapa. Isteri dia boleh minta dapat kerakyatan. Anak dia boleh dapat kerakyatan. Tapi kalau dia perempuan, tak ada. Dia saja. Tapi sekarang diluluskan boleh. Dia tengok di parlimen ni apa ni? Kan? Kemudian buat pula ni. Dia buat rumah. Patut kita nak buat rumah Kuala Lumpur ke di Ipoh ke berpadan dengan penduduk berapa. Di Pinang penduduk berapa. Kan? Kita patut buat darah tu lah kan. Kalau kita kata, okey penduduk sini memerlukan rumah 1,000, buatlah 1,000. Yang pergi buat 2,000 ni macam apa? Bila dibuat 2,000, rumah tak terjual, maka akan menjadi ni non-performance loan lah orang panggil. Daripada segi ekonomi, maka kita kena buka jualan kepada orang luar. Malaysia, my second home. Yang beli siapa? Yang beli kan tambah penduduk ni banyak mana yang penduduk. Jadi ini menjadi ancaman kepada negara. Okey, 1.2 juta orang masuk tak keluar. Kan? Bagi pula kerakyatan 17,000 orang dan 40,000 orang lagi menunggu. Kita hentikanlah 1.2 juta ni kerana ketua pembangkang pun kata tak betul. Tak payahlah nak heret keluar. Jadi yang dahsyatnya apa? 1.2 juta tak keluar, KDN luluskan warga negara cara borong. Itu fitnah yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Lebih baik hentikanlah. Baik, saya kongsi. Berapa ramai warga negara Cina yang kita bagi warga negara? Zaman Pagoh, zaman Larut, zaman saya dan zaman Sembrong sebelum itu. Saya tengok rekod semua sekali. Termasuk zaman Bagan Datuk. Bagan Datuk Menteri Dalam Negeri, Sembrong Menteri Dalam Negeri, Pagoh, Larut dan saya. Hari ini, jumlah warga negara Cina yang kita bagi warga negara mengikut peruntukan 15.1 Perlembagaan Persekutuan, 103 orang. 103, bukan 1.2 juta. 103. Ya. Ini hiruk pikuk kat luar ni bagi warga negara cara borong, main sentimen. Sebab itu bila laporan dibuat, mainkan sentimen itu. Kita tahu, saya ada sejumlah rekod laporan polis. Pemimpin mana yang mainkan isu ini di luar, dalam masjid, dalam surau. Sebab itu polis buka siasatan di bawah 3R. Tanpa tanggungjawab. Main sentimen sebab ini Cina. Dia main ke situ. Sekarang biar data berbicara. Saya sebut dengan terang. Pertama 1.2 juta, Pagoh sendiri sebut, Larut juga sebut, itu tidak betul. Kerana yang masuk di sini dia masuk dengan pelbagai jenis PAS. PAS ikhtisas, PAS pelajar, PAS jangka panjang, segala macam PAS yang dibenar mengikut Akta Immigration. Akta yang sama yang saya kuasakan hari ini ketika saya menggebang Menteri Dalam Negeri. Begitulah masalah perkauman di negeri kasino Malaysia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.